Okey. Okey. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang berusaha saudari Camelia selaku moderator uh, sembang sebelum berbuka atau Ramadan ini. Seterusnya kepada semua yang hadir dalam ruang ilmu ini, saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada tim untuk Malaysia, khususnya dalam program Rohi ini. Alhamdulillah syukur kerana kita berada di dalam bulan Ramadan yang mulia. Sebelum saya pergi kepada tajuk iaitu Ramadan dengan semangat membuat kebaikan, ingin saya ke belakang sedikit, back to basic, kembali kepada soal teras dan asas tentang misi hidup kita, tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita di dunia ni ada dua saja. Yang pertama adalah sebagai hamba Allah, yang kedua kita sebagai khalifah di muka bumi. Az-Zariyat ayat 56, Al-Baqarah ayat 30, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang pertama, kita sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah kita kena jadi baik. Tetapi tak cukup kita menjadi hamba Allah, kita perlu menjadi khalifah, ya, wakil Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini, iaitu kalau hamba Allah kita jadi baik, sebagai khalifah kita perlu memberi kebaikan dan memperbaiki lingkungan kita. Jadi dalam Islam tak cukup kita jadi soleh, tapi kita perlu jadi musleh. Tak cukup kita jadi baik, tetapi kita perlu memberi kebaikan kepada manusia, kepada alam dan kepada seluruh makhluk. Subhanallah, ya, tujuan hidup kita iaitu dui misi ini sebenarnya menentukan kejayaan, ketenangan dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dalam arti kata, kita tidak terkapa-kapa dan kita tidak teraba-raba untuk mencari apa erti bahagia, apa erti berjaya, apa erti ketenangan. Jadilah hamba Allah yang baik dan berilah kebaikan sebagai khalifah. Maka di sana kita akan dapat ketenangan, kejayaan dan kebahagiaan. Bukan saja di dunia, malah yang lebih penting lagi, kehidupan yang hakiki abadi di hari akhirat insya-Allah. Jadi ini sangat berkaitan dengan bulan puasa, bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan adalah bulan yang memang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kita sebagai hadiah, kerana di dalamnya kita mudah menjadi baik dan mudah memberi kebaikan. Artinya misi hidup kita iaitu sebagai hamba Allah yang soleh dan sebagai khalifah yang musleh, yang baik dan memberi kebaikan, ya, Allah permudahkan di bulan Ramadan ini. Kalau kita kaitkan dengan kejayaan, kebahagiaan dan ketenangan, artinya dalam bulan Ramadan ini mudah kita berjaya, mudah kita tenang, mudah kita bahagia. Kerana apa? Kerana di dalam bulan Ramadan ini pintu kebaikan dibuka seluas-luasnya. Pintu kebaikan dibuka dengan seluas-luasnya. Pintu kejahatan ditutup serapat-rapatnya. Apa maksud pintu kebaikan dibuka seluas-luasnya? Ya, yang mana, ya, kalau kita buat satu kebaikan, dalam hadis mengatakan diganjarkan 70 kali kalau amalan wajib. Kalau amalan sunat dapat pahala seperti mana amalan wajib. Ya, bayangkan kalau kita puasa, kalau kita buat kebaikan, katalah, ya, dengan kita menderma ataupun bersedekah 70 kali ganda, ya, seolah-olahnya begitu. Kalau itu sedekah tu zakat lah, sebab zakat tu wajib. Kalau kita berinfak biasa-biasa ini dapat pahala macam kita buat zakat. Subhanallah. Jadi inilah, di dalam bulan ini juga ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama, ya, tapi lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Al-Qadar. Ya, di dalam bulan Ramadan ada waktu-waktu yang mustajab doa. Ya, menjelang waktu berbuka contohnya, itu mustajab waktu doa. Ya, waktu sahur itu mustajab pula untuk kita mohon istighfar dengan Allah. Artinya dalam bulan Ramadan ini kalau kita nak jadi baik,
dan nak memberi kebaikan kepada orang memang sangat mudah. Manakala yang kedua, pintu kejahatan ditutup serapat-rapatnya. Ingat syaitan dirantai. Jadi kita sedang berdepan dengan hawa nafsu saja. Kalau dalam hidup kita ni yang menghalang kita untuk memberi kebaikan, yang menghalang kita untuk jadi baik, syaitan dan hawa nafsu. Ini di dalam lah. Di luarnya orang kafir, orang munafik, mukmin yang hasad. Ada 3 musuh lahir kita. Ada 2 musuh dalaman kita, iaitu syaitan dan hawa nafsu. Yang mana kalau kita dapat mengalahkan musuh dalaman kita, musuh luaran kita akan dapat kita atasi dengan mudah. Dan dalam bulan Ramadan tinggal kita berdepan dengan nafsu kita saja. Syaitan pun sudah dirantai. Walaupun ada ulama yang mengatakan ini dalam hadis yang ini mengatakan ini hanya kalimah majazi saja, tapi ada yang mengatakan memang secara hakikinya syaitan memang dirantai. Jadi kita sedang berdepan dengan hawa nafsu saja. Jadi dah mudahlah. Selalu kita bergelut dengan 2, sekarang kita berlawan dengan 1 saja, iaitu nafsu. Subhanallah, ketika kebaikan dibuka seluas-luasnya dan pintu kejahatan ditutup serapat-rapatnya, manusia yang zalim dan jahil ini, dalam Quran kata innahu kana zaluman jahula, manusia yang zalim dan juga jahil ini, pintu kebaikan yang ditutup yang dibuka seluas-luasnya, pintu kebaikan yang dibuka seluas-luasnya tidak dimasukinya. Allah bagi dorongan, Allah bagi ganjaran, dilipat gandakan pahala, tapi dia tak masuk juga pintu kebaikan. Manakala pintu kejahatan yang ditutup serapat-rapatnya itu juga yang dia terobos, yang dia nak masuk. Tetapi Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Walaupun manusia selalu menzalimi dirinya, Allah buka pula pintu yang ketiga, iaitu pintu taubat. Pintu taubat ini di bulan Ramadan lebih besar lagi daripada pintu taubat dalam bulan-bulan yang lain. Pintu taubat ini lebih baik, lebih besar lagi daripada pintu kebaikan yang dibuka. Pintu taubat lagi lebih besar daripada pintu kebaikan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun dan Penyayang. Tapi di bulan Ramadan Allah lebih lagi pengampun. Sebab itu pernah satu ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sekiranya aku bertemu dengan malam Al-Qadar, malam Al-Qadar itu Lailatul Qadar, apa permintaan yang sepatutnya aku ajukan kepada Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar Siti Aisyah berdoa dengan doa ini, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, fa'fu anna. Kalau kita ramai, maksudnya ya Allah yang pengampun, al-afu, dan cinta pada keampunan. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Jadi seperti mana Rasulullah tu pemurah, tapi bila tiba bulan Ramadan, Rasulullah lebih pemurah, Allah pemaaf. Tapi dalam bulan Ramadan Allah lebih pemaaf. Sebab tu Allah menggunakan namanya Al-Afu, bukan Al-Ghaffar, bukan Al-Ghafur. Walaupun Al-Ghaffar, Al-Ghafur juga berarti pengampun, tetapi Al-Afu lebih hebat lagi daripada Al-Ghaffar dan Al-Afu. Lebih hebat lagi daripada Al-Ghaffar dan Al-Ghafur dalam mengampunkan dosa insan. Jadi subhanallah, semangat kita sepatutnya bila kita dengar tentang ini, semangat kita berkobar-kobarlah. Sebab apa? Ganjaran untuk kita melakukan kebaikan tu subhanallah dibuka seluas-luasnya. Dan juga ganjarannya digandakan pula. Dan penghalang-penghalang kita untuk melakukan kejahatan, lawan kepada kebaikan sudah dirantai, sudah diikat, sudah dibelenggu. Jadi saya nak umpamakan beginilah, kalau mudah kita tengok. Contohnya dalam perlawanan bola sepak, kita diberi oleh referee sepakan penalti. Wah, kalau sepakan penalti ni memang orang nak lah. Sebab probability keberangkalian untuk gol memang mudah. Sebab sepakan penalti dah tak ada pemain-pemain lain kecuali penjaga gawang, goalkeeper je. Tetapi dalam bulan Ramadan kalau diumpamakan sepakan penalti, lebih lagi
mudah untuk gol. Sebab apa? Pintu gol, gawang gol itu diluaskan. Kemudian penjaga gol pihak lawan diikat tangan, diikat kaki. Bayangkan. Kemudian jarak antara titik sepakan penalti ke gawang itu yang selalunya 11 meter. Saya dapat tahu 11 meter. Sekarang didekatkan jadi 3 meter. Wah, kalaulah gawang gol diluaskan, penjaga gol dah diikat tangan kaki, kemudian jarak hanya 3 meter, kalau tak gol saja sangatlah. Betul lah. Jadi itulah sepatutnya yang kita boleh umpamakan dalam bulan Ramadan. Syaitan dah diikat, kebaikan dah dibuka seluas-luasnya, tinggal kita nak sepak je. Okay? Tetapi sayangnya, malangnya, ramai juga orang yang tidak dapat menjadi orang yang baik dalam bulan Ramadan kerana peluang kebaikan itu dipersia-siakan. Sehingga subhanallah, ada mafhum sebuah hadis mengatakan Rasulullah SAW naik 3 anak tangga untuk berkhutbah. Naik anak tangga pertama amin kata Rasulullah, kedua amin, ketiga amin. Antara 3 yang Rasulullah aminkan ialah doa malaikat Jibril. Antara doanya yang diaminkan oleh Rasulullah ialah celakalah bagi mereka yang melalui bulan Ramadan sampai habis tetapi dosa mereka tidak diampunkan. Maksudnya kebaikan itu tak dapat mereka laksanakan. Peluang kebaikan dipersiakan, kejahatan pula, keampunan pula dipersiakan. Jadi ini menunjukkan bahawa ada sesuatu yang perlu kita muhasabah pada puasa kita. Kenapa dalam bulan Ramadan semangat kita tidak naik, semangat kita tidak berkobar-kobar untuk melakukan kebaikan? Kalau saya kembali balik kepada analogi sepakan penalti tadi, walaupun pintu gol dah dibuka seluas-luasnya, penjaga gol pun dah diikat, kemudian jarak pun dah didekatkan, tapi kita tak sepak. Kalau kita tak sepak, bola macam mana pun tak gol. Ataupun kita sepak, sentuh saja. Allahu Akbar. Kalau sentuh saja bola, macam mana nak bergerak? Macam itulah kalau di bulan Ramadan ini, semangat melakukan kebaikan kita dingin. Ataupun kalau ada pun pemanasan hanya suam-suam kuku, maka rugi kita. Rugi, celaka kata malaikat Jibril. Artinya kalau kita nak jadi baik, kalau kita nak melakukan kebaikan, di bulan Ramadan inilah masa yang paling optimum, peluang yang paling keemasan. Yang mana kalau kita subhanallah kita persiakan, artinya pada bulan-bulan yang lalu, bulan-bulan yang lain payah. Dalam bulan yang dipermudahkan pun kita tidak mengambil kesempatan, apatah lagi pada bulan-bulan yang syaitan sudah dilepas kembali dan sebagainya. Jadi ini patutnya satu booster dalam diri kita. Oh, ini bulan Ramadan, kita ikat betul-betul kain kita ataupun kita bersedia betul-betul untuk kita melakukan kebaikan. Kebaikan dalam bulan Ramadan yang pertama yang kita lihat tentulah ayat yang kita selalu baca bila tiba bulan Ramadan. Kita kata kita baca ayat Quran ini, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa seperti mana diwajibkan pada orang-orang terdahulu sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi artinya tujuan kita berpuasa itu adalah untuk bertakwa. Suka saya menguraikan tentang perkataan la'allakum, semoga itu. Kata ahli tafsir, perkataan la'allakum itu mempunyai erti seiring dengannya ialah kegigihan, semangat. Tajuk kita kegigihan, semangat, serius, fokus, bersungguh-sungguh, gigih, barulah boleh mencapai katakan takwa. Artinya tidak semua, sekali lagi saya ulang tidak semua orang yang berpuasa akan dapat ketakwaan.
Hanya orang yang bersungguh-sungguh, hanya orang yang bersemangat, hanya orang yang serius dan fokus, baru dia boleh mencapai takwa. Sebab perkataan la'allakum itu menunjukkan kesungguhan. Jadi subhanallah, apa itu takwa? Yang menjadi matlamat puasa kita. Kita dah bertahun-tahun, dah berkali-kali kita berpuasa. Ada yang macam saya ni dah 55 kali lah, 56 mungkin puasa. Sebab sekarang dah 60-an. Usia mungkin dah 55 kali kita berpuasa. Ada yang macam moderator mungkin 20 kali ke berpuasa ataupun 19 kali ke, tak tahulah. Tetapi persoalannya, setelah kita berpuasa banyak kali, apakah terhasil takwa itu? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala apabila memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu amalan, bukan saja amalan itu hanya dilakukan sambil lewat ataupun selamba, tetapi mesti ada kesungguhan. Mesti tercapai tujuan daripada amalan itu. Contohnya, apabila kita diperintahkan untuk solat. Solat itu ada tujuan dia. Tujuan solat adalah untuk mengingatiku. Kata Allah, untuk mengingat Allah. Jadi kalau solat tak ingat Allah, artinya solat tu lalai. Solat tu akan diberi neraka wail. Sebab wa aqimus salata li zikri, dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Dan tercapai tujuan solat apabila di dalam Al-Quran menegaskan, ya, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya, ya, solat itu boleh mencegah fahsyak. Fahsyak ialah kejahatan-kejahatan yang bersumberkan ataupun berasal daripada seksual, daripada seks. Zina, liwat, lesbian, seperti kata contoh. Itu kejahatan yang khusus, fahsyak ni yang berkaitan dengan seks. Manakala mungkar ialah kejahatan-kejahatan yang lain. Jadi solat mengingati Allah, dengan mengingati Allah, insya-Allah kita ada kekuatan dalaman, inside out, untuk kita mencegah diri kita daripada fahsyak dan mungkar. Begitu juga puasa. Kalau kita puasa adalah untuk melahirkan takwa. Tapi kalau puasa tidak melahirkan takwa, apa yang dikatakan dalam hadis ancamannya? Kita hanya dapat minal ju' wal atash saja. Kita akan dapat lapar dahaga, tak ada apa-apa. Ya. Siang dapat dahaga, tak dapat apa-apa. Malam qiyam, dapat letih saja, tak dapat apa-apa. Jadi ingat puasa kita mesti mencapai tujuan. Subhanallah, apa itu takwa yang menjadi tujuan? Takwa itu daripada perkataan waqa atau wiqayah. Waqa artinya berhati-hati dan berjaga-jaga. Artinya orang yang bertakwa ialah orang yang sentiasa berhati-hati dan berjaga-jaga dalam hidupnya. Orang yang sentiasa ada junnah ataupun ada perisai. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia kata ada prevention and precaution. Sentiasa dia mengalang dirinya, dia ada sifat berhati-hati agar tidak melakukan dosa, agar dia sentiasa melakukan kebaikan. Jadi orang bertakwa ialah orang yang sentiasa melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Tadi solat Jumaat, orang lelaki tentulah dengar pesan takwa. Hendaklah kamu bertakwa dengan mengerjakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh yang Allah larang. Jadi orang bertakwa ialah orang berhati-hati dalam kehidupan agar tidak melanggar perintah Allah, agar tidak melakukan apa yang telah Allah larang, agar dia melakukan apa yang Allah suruh. Hukum hakam Allah ni ada 5 saja, yang wajib, yang haram, yang sunat, yang makruh, yang harus. Jadi orang yang bertakwa apabila dia berdepan dengan wajib tu dia buat walaupun hati dia berat. Walaupun mungkin hati dia tak suka, tapi oleh kerana ini perintah Allah, dia buat. Ini orang bertakwa. Sebab dia yakin bahawa Allah lebih tahu apa yang baik untuknya berbanding dirinya sendiri. Walaupun dia tak nampak baik, tapi Allah kata wajib, dia buat. Walaupun infak ini mungkin mengurangkan harta dia, tapi dia buat.
Walaupun nak membantu orang lain tu, orang lain yang susah, kita yang susah-susah cari harta, dapat harta nak bagi ke orang lain. Tapi Allah suruh infak. Dia infak. Oh, riba, rasuah. Yang ini senang dapat untung. Atas angin saja. Riba ni untung berganda-ganda. Aku suka, tapi Allah tak suka, kita tinggal. Ini makruh, Allah tak suka, kita tinggal. Ini sunat, Allah suka, kita buat. Jadi orang yang bertakwa ni, kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh Sayyidina Umar, bagaimana orang bertakwa itu wahai Ubay? Ubay bin Ka'ab menjawab, seperti mana wahai Amirul Mukminin, seorang yang berjalan di atas satu jalan yang dipenuhi oleh duri-duri. Bayangkan kita berjalan dengan kaki ayam, tak pakai kasut, dipenuhi duri-duri, terjengkit-jengkit kita. Kona sini, kona sana, berhati-hati dan sebagainya. Itulah orang yang bertakwa dalam kehidupan ini. Dia sentiasa berhati-hati dengan hukum-hakam Allah. Ya. Dalam hidupnya sentiasa ada kawalan untuk mematuhi apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Sumpama kita berada di atas jalan raya lah, di atas jalan raya ada tanda-tanda jalan. Di sini lampu merah kena berhenti, lampu hijau berjalan, lampu kuning mesti untuk sana selekor tajam, kurangkan had laju, depan hospital tak boleh horn. Betul. Tanda-tanda jalan ini bukan satu sekatan pada pergerakan kita, bukan. Tapi sebaliknya satu kawalan. Jadi begitu juga hukum hakam Allah ni bukan satu sekatan, tapi satu kawalan, kerana Allah sayang kita. Orang yang mengikut apa yang Allah perintahkan, hidup dia akan bahagia. Hidup dia akan selamat. Manakala orang yang tidak terikat, dia tidak berhati-hati, dia tidak berjaga-jaga, membujur lalu melintang sapu saja. Ini orang yang tidak bertakwa, orang yang tidak lahir dalam madrasah takwa ni. Dia bebas tapi terbabas. Hidup dia tak ada kawalan. Dia rasa Allah nak menyekat dia, sedang Allah sayang dia. Allah bukan nak menyekat, Allah nak mengawal. Seperti mana ibu yang menyayangi anaknya, lebih-lebih lagi Allah yang lebih menyayangi hambanya lebih daripada seorang ibu menyayangi anaknya. Jadi kalau ini tak boleh, Allah sayang. Macam contoh dalam bulan puasa, pukul 4 pagi, kita diminta bangun untuk bersahur. Waktu itu barakah kata Allah. Sedangkan kita fikir secara logik, kita nak tidur. Tapi Allah kata bangun, itu waktu yang mustajab untuk kamu minta Allah. Itu waktu yang barakah, yang melimpah kebaikannya buat kamu. Oh, orang yang bertakwa bangun, subhanallah. Jadi, walaupun takwa itu di hati, dengar ini saya nak bagi tekankan, walaupun takwa itu di hati, seperti mana sabda Rasulullah, satu ketika orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu takwa? At-taqwa hahuna, kata Rasulullah. Rasulullah tunjuk hatinya. At-taqwa hahuna. Artinya takwa itu di dalam hati. Ma waqara fi qalbi. Takwa itu nilai manusia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Nilai manusia dekat di dunia ni, kuasanya, pangkatnya, rupanya, tapi di sisi Allah tidak. Allah lihat hati, Allah lihat takwa. Betul Jadi walaupun takwa itu di hati, tetapi kesannya melimpah kepada nilai-nilai sosial. Ini yang nak dibincangkan, supaya bila kita bincangkan ni, kita kaitkan dengan program-program tentang Malaysia ni. Yang program Ruhi ni, Ramadan untuk hati, Ruhi begitu Ramadan untuk hati ummah. Kenapa kita katakan orang yang bertakwa dan Ramadan ialah madrasah pada takwa? Produk daripada Ramadan ialah manusia yang bertakwa. Manusia yang bertakwa ini, subhanallah, seperti mana dalam surah Al-Baqarah awalnya, yang dikatakan allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Jadi orang yang bertakwa itu ialah orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib, yang sam'iyat, yang ghaibiyat, yang tidak kelihatan. Dia beriman kepada Allah, dia inginkan cinta Allah, dia takut kepada kemurkaan Allah walaupun dia tak nampak dengan mata kepala, hanya dapat dilihat dengan pandangan mata hati. Dia gairah nakkan syurga Allah, dia takut kepada neraka Allah. Azab neraka tu memang walaupun dia tak nampak tapi dia beriman dengannya. Dan dia nampak ganjaran-ganjaran syurga itu walaupun dia tak nampak. Dia nampak mizan, dia nampak padang mahsyar, dia nampak subhanallah azab kubur. Dia nampak pahala, dia nampak dosa. Semua itu dilihat dengan pandangan mata hati, iaitu pandangan iman. Ya, jadi dengan ada pandangan itu, dia melaksanakan ibadah solat. Allazina yu'minuna bil ghaib, kemudian dia melaksanakan ibadah solat. Dia tunduk dan patuh kepada Allah. Dia ingat kepada Allah. Dan hasil daripada itu, ya, Allah perintahkan untuk dia buat baik dengan mengorbankan wa mimma razaqnakum, iaitu orang yang menginfakkan, yang mengeluarkan apa yang direzekikan Allah kepada manusia lain. Dalam dua bentuk, satu bentuk yang wajib iaitu zakat, satu lagi dalam bentuk yang sunat. Ya, sunat itu seperti sedekah, wakaf dan sebagainya. Subhanallah. Yang wajib tu mandatori. Yang wajib tu subhanallah itu adalah ta'abudi. Manakala infak harta yang berbentuk sunat, sedekah ya kepada golongan asnaf ni, yang miskin, yang susah hati, yang susah dan lagi yang lain-lain ini adalah ibadah taqarrubi. Tadi ta'abudi. Ya, ibadah kita kepada Allah, tapi taqarrubi ini ialah untuk kita lebih akrab, untuk dapat cinta dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi disitulah yang dikata takwa itu. Subhanallah, walaupun takwa itu hubungan dengan Allah, tetapi dalam surah Al-Imran, ya, cuba tengok surah Al-Imran, ya, ayat 134. Sekali lagi, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menunjukkan KPI, ya, key performance indicators kepada orang yang bertakwa tu. Ada dia punya KPI yang observable dan measurable. Dia boleh lihat dan boleh sukat pada dirinya. Apa dia? Ya, kalau kita lihat dalam surah Al-Imran bermula dengan ada 4 golongan. Ada 4 ataupun 5 golongan. Yang pertama, sebelum tu Allah kata, dan segeralah kamu kepada mengerjakan amalan-amalan yang baik untuk mendapat keampunan daripada Tuhanmu. Ya. Dan mendapat syurga yang bidangnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Tu ya. Allah kata wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha. Ya. Yang dikatakan arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kita kena bersegera, bergegas-gegas pergi ke syurga yang luas yang Allah sediakan kepada orang bertakwa, iaitu hasil daripada puasa tadi. Dalam Al-Quran ada uiddat lil muttaqin, tak ada uiddat lil muslimin, tak ada. Syurga disiapkan ataupun disediakan kepada orang yang Islam, tidak ada. Syurga disediakan untuk orang yang bertakwa. Kemudian Allah memperincikan. Ini yang kita nak lihat indicators dia. Pertama, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, iaitu orang-orang yang mendermakan, yang menginfakkan hartanya dalam keadaan senang dan susah. Ini kita boleh tengok dah diri kita. Kuasa kita lahir tak orang yang boleh menginfakkan harta? Bukan dalam keadaan senang sahaja, tetapi dalam keadaan susah. Kalau dalam keadaan senang, kita ada 1 juta, kita keluarkan 10,000. Tidak ada masalah. Tapi ini kita hujung bulan. Kita orang golongan B40 marhain. Hujung bulan ada RM50. Itulah nak isi minyak motor, itulah nak beli beras,
Itulah nak bagi orang-orang yang anak-anak kita nak belanja sekolah, itulah RM50 tu. Tiba-tiba kawan rapat kita bagi tahu dia ada urgent, dia ada masalah besar di kampung. Ibunya sedang sakit, dia nak balik tak ada duit. Wah, berapa tambang? Kita kata RM30. Kita bagi yang RM50, kita sisihkan. Kita kurangkan jatah kita. Kita dapat RM20, yang RM30 tu kita bagi. Yang itu yang dikatakan taqwa. Wasarra'i wadharra. Jadi bayangkan kalau kita nak dapat takwa yang mana layak masuk syurga, itu senang dan susah. Kalau dalam keadaan senang pun susah nak infakkan harta, kita ada 1 juta tapi kedekut, kita ada 10,000 tapi RM1 pun susah, apa agaknya nak dapat takwa? Itukah manusia yang lahir daripada tarbiyah Ramadan? Tak sampai. Ya? Kita tanam pokok tak berbuah. Kita tanam pohon Ramadan untuk berbuah takwa. Tapi kita tanam pokok tak berbuah-buah. Kenapa? Tadi. Sebab kita bakhil. Sebab kita kedekut. Sedangkan subhanallah, di zaman para sahabat, bukan saja Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang pemurah. Bukan saja Sayyidina Osman yang kaya, itu pemurah. Tetapi Sayyidina Ali yang miskin menantu Rasulullah itu pun pemurah juga. Ini satu templakan pada jiwa kita. Ya, sebab itu ada ungkapan yang mengatakan Allah sayang kepada orang yang pemurah. Tapi Allah lebih sayang kepada orang miskin yang pemurah. Jadi malulah kita kalau kita kata kita ni tak cukup kaya lagi nak tolong orang lain. Bila dah kaya, kita kata belum lagi sampai tahap yang benar-benar kaya. Dah benar-benar kaya tak bantu juga. Kenapa tak bantu? Kamu dah kata kamu benar-benar kaya dulu. Ada orang kaya lain pun senyap. Ada setengah orang kita kata saya nak bagi apa, saya tak ada apa-apa. Kita sentiasa ada untuk diberikan. Kita sentiasa ada untuk memberi, insya-Allah. Tetapi kalau kita tak memberi juga, kita kata tak ada apa-apa, memang benar mungkin. Kerana kita tidak ada hati, kita tidak ada ruhi itu tadi. Ini yang penting. Yang kedua, kalau kita tengok sifatnya, wal kazimil ghaiz, orang yang menahan marah. Menahan marah. Subhanallah, kita boleh marah kepada suatu perkara yang patut kita marah. Kalau Islam dicerca, Allah dihina, Rasulullah diperlecehkan, kita kena marah. Kalau diri kita orang kata, awak punya pemikiran outdated, awak punya baju tak fashionable, dan macam-macam lah orang cakap kita lah. Itu tak apa, kazimil ghaiz, itu kita menahan marah. Kalau Islam dihina, jangan kita marah. Ini terbalik. Kalau orang attack personal kita, itu yang kita melenting, itu yang kita melantun. Tapi kalau Islam dia attack, Rasulullah dia attack, Allah dihina, tak ada apa-apa. Jadi kazimil ghaiz ni penting. Subhanallah, puasa boleh menyebabkan kita dapat, orang kata, dapat tahan marah kita. Sebab tu kalau orang ajak bergaduh, kita kata ini shaim. Aku berpuasa, aku sedang menahan lidah daripada rafaz, daripada kata-kata lucah, menahan lidah daripada fusuk, daripada kata-kata nista, mengumpat, menengking. Yang ketiga, daripada jidal, daripada berbantah-bantah. Jadi kalau kita dapat kawal diri kita kazimil ghaiz tadi, inilah hasil daripada orang bertakwa. Jadi lidah kita sentiasa memberi kebaikan, mengucapkan salam, mengucapkan perkara-perkara yang menyenangkan hati, memberi tahniah kepada kegembiraan orang lain, mengucapkan takziah kepada kesedihan orang lain. Mulut kita memberi kebaikan, mata kita memandang kebaikan. Ini. Yang ketiga, wal afina anin nas. Ini tanda orang bertakwa, wal afina anin nas, iaitu boleh mampu memaafkan kesalahan orang lain. Kita dalam organisasi ada atasan, ada yang sebaya, ada yang bawahan.
Mesti ada terjadi pertelingkahan, sedangkan lidah lagi takkan tergigit. Kita bermaafkanlah. Rahsia untuk memaafkan kesalahan insan, sekali lagi saya ulang, rahsia untuk memaafkan kesalahan insan ialah dengan memikirkan kita akan mendapat keampunan daripada Tuhan. Nak tak keampunan Tuhan? Tentulah nak. Tentulah kita inginkan keampunan daripada Tuhan. Dosa kita banyak apa? Dan salah satu cara untuk diampunkan dosa oleh Allah ialah dengan memaafkan kesalahan orang. Dulu kita terkenal perkataan see you in court. See you in court. Sikit-sikit gaduh, see you in court. Jumpa di mahkamah. Sekarang tak ada. Tukar. Islamik sikit kononnya. Ya, merangkaklah kamu jumpa aku di padang mahsyar. Merangkak kamu. Oh, siapa kita sebenarnya? Jadi yang akhir sekali ialah tentang memaafkan kesalahan orang ni ialah tolong maafkan orang yang paling dekat dengan kita. Ya, kerana orang yang paling dekat, orang yang paling kita sayangilah yang paling mudah ataupun paling mampu menyakiti hati kita dengan sebenar-benarnya. Ya, kalau orang lain kita tak sakit, tapi orang yang kita sayang memang sakit kalau bagi sakit hati. Tetapi fikirkan, orang yang paling hampir dengan kita juga yang paling patut kita maafkan. Kerana ada ungkapan yang mengatakan bahawa kita tidak akan bahagia selagi orang dikelilingi kita tidak bahagia. Jadi untuk bahagiakan orang, ampunkan dan mengampunkan ataupun memaafkan kesalahan orang lain berarti kita memaafkan kesalahan diri kita sendiri. Inilah tujuan kita berpuasa. Ya. Dan satu lagi, apabila melakukan dosa, faiza fa'alu fahishatan aw zalamu, apabila dia melakukan dosa, ya, terus dia teringat kepada Allah dan terus minta ampun kepada Allah. Tak tunggu-tunggu. Perkataan faiza fa'alu. Fa tu bukan thumma. Walaupun summa tu selepas, sama juga fa. Tapi fa tu artinya spontaneously, immediately, pada ketika itu, pada tempat itu. Jadi kalau kita buat dosa di jalan raya, kalau kita buat dosa di tempat kerja, kalau kita buat dosa di premis-premis perniagaan ke mana-mana, di waktu itu juga, di tempat itu juga kita bertaubat. Jangan tunggu lepas mayang. Lepas mayang nanti kita tak boleh. Masa tu juga, insya-Allah. Jadi cukup 40 minit saya bercakap. Ya, saya serahkan kepada saudari Camelia untuk agenda kita seterusnya. Saya serahkan semula majlis ini kepada moderator kita. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian yang disampaikan. Saya sebenarnya tertarik sangat dengan poin di mana Ustaz kata pada bulan Ramadan ni bulan yang paling optimum untuk melakukan kebaikan sebab ganjaran diberi berlipat ganda kan, 70 kali ganda untuk yang kemudian dipermudahkan juga lagi kan, dipermudahkan lagi kan. Jadi saya nak tanya kepada Ustaz, bagaimana kalau kita nak konsisten untuk tetap lakukan sesuatu kebaikan tu even selepas Ramadan? Ya, kita pertama kita kena betulkan mindset kita, Camelia. Ya, mindset kita terhadap Ramadan ni tak betul. Kadang-kadang what you see is what you get. Apa yang kita lihat itu yang kita akan dapat. Kita mesti melihat Ramadan sebagai bulan latihan, sebagai sekolah, madrasah tarbiyah, camp latihan. Contohnya, saya beri contoh. Dalam bulan Ramadan, kita dilatih oleh Allah dengan modul. Ada 4 modul dalam bulan Ramadan. 4 modul. Yang pertama siam. Yang kedua qiyam. Yang ketiga Quran. Yang keempat sedekah. Ada 4. Pertama siam. Siam ni kita menahan diri daripada makan minum. Makan minum kan halal dalam bulan selain bulan Ramadan, betul tak? Halal. Tapi dalam bulan Ramadan, yang halal pun kita boleh tinggalkan. Bersama dengan isteri contoh, dalam bulan Ramadan. Tak boleh siang hari. Sedangkan halal pada waktu yang lain. Betul. Artinya, macam ni. Di bulan Ramadan, kita dilatih sehingga mampu untuk meninggalkan perkara yang halal sekalipun. Kalau kita menganggapkan begitu, tentulah tidak ada masalah untuk kita meninggalkan perkara yang haram di luar bulan Ramadan. Sebab apa? Dalam bulan Ramadan yang halal pun mampu kita tinggalkan. Betul tak? Ini kenapa jadi terbalik?
Kalau dalam bulan Ramadan, kita yang halal pun kita boleh tinggalkan, tapi di luar Ramadan, ya bukan saja yang halal kita buat balik, yang haram kita ambil balik, kita buat balik. Kenapa macam tu? Ini mindset yang pertama. Mindset tu. Mindset kita terhadap Ramadan itu satu. Yang kedua, ya, kita berlapar ni kerana Allah. Sebab tu dikatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Apa maksudnya? Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan pengharapan, ihtisaban, akan diampunkan dosa-dosanya dari sebelumnya. Maksudnya apa? Kita berpuasa dengan iman, kerana iman. Meninggalkan makanan dengan iman, meninggalkan perkara-perkara yang haram dengan iman. Dalam puasa ni jangan fikir apa yang kita perlu buat saja, tapi what don'ts pun kena buat. Kena fikirkan what don'ts. Ini kadang-kadangnya dalam bulan Ramadan kita hanya fikir what do's. What don'ts kita tertinggalkan. Ya. What do's memanglah baca Quran, solat tarawih, memang itu perkara-perkara yang buat, tapi tinggalkan ini yang payah. Tinggalkan mengumpat. Tinggalkan memandang orang lain dengan pandangan yang hina, saya kata. Lidah, tangan daripada share, daripada komen, ya, daripada perkara-perkara media sosial ni. Senang ke? Jadi jangan hanya fikir dalam bulan Ramadan perkara yang kita perlu buat, tetapi perlu yang kita tinggal tu. Ya. Dan momentum daripada Ramadan itu, contoh bulan latihan. Kalau saya nak tanya Kamelia lah, kalau ada ke tengah kawan-kawan pergi pusat latihan nak jadi polis, betul tak? Dia kena masuk, kena pusat latihan polis ni 3 bulan. Nak masuk tentera tu pergi mana? Kemudian bila dah keluar daripada pusat latihan polis, baru dia pergi ke lapangan. Betul tak? Maafkan saya. Baru dia pergi ke lapangan, baru pegang pistol, baru pegang senjata, baru berdepan dengan penjenayah. Baru berdepan dengan cabaran-cabaran yang real. Kalau dalam pusat latihan, dia tembak mungkin patung je. Dalam pusat latihan, mungkin dia berdepan dengan cabaran-cabaran yang cabaran-cabaran dalam bentuk simulasi. Tapi kalau di luar, dia berdepan dengan penjenayah sebenar tu. Dia bukan guna peluru kapur, tapi peluru betul. Kalau dia tak berhati-hati, dia akan tembak mati. Kalau dalam pusat latihan, mungkin tak ada apa-apa, peluru kapur, bisa kata contoh. Jadi bulan puasa ialah bulan latihan. Keluar jadi 1 Syawal tu, itu baru kita berdepan dengan real kehidupan. Sepatutnya macam tu. Jadi soalnya, tadi kami lihat tanya, macam mana nak istiqamah, macam mana nak konsisten? Yang pertama, amalan-amalan dalam bentuk momentum itu, yang membentuk momentum itu perlu diteruskan. Jangan berbentuk musiman. Tengok ya, kalau kita dah sahur setiap hari, sahur pukul berapa selalunya? Kalau kaum ibu lebih awal lagi, pukul 4 pagi, pukul saya 4. Dengan mak saya saja tak bangun awal lah. Tak bangun awal, tapi dia mesti lebih awal biasa, betul tak? Betul? Ya, betul. Kata pukul sekarang masuk subuh 6-9 minit, 6-7 minit. Tentulah sahur pukul 5-5.30, betul tak? Kan takkan nak pukul 6 baru nak sahur, betul? 5.30. Artinya lebih awal daripada biasa, betul? Latihan tu 30 hari. 5.30 pagi dah ready untuk makan sahur. Keluar daripada bulan puasa, takkanlah kita tak boleh solat subuh awal lagi dah. Sebab dah dilatih 30 hari. Baca Quran. Setiap kita macam tadarus. Sekarang tambah tadabbur, betul? Kurang-kurangnya 3-4 helai. Takkanlah dalam bulan, di luar bulan puasa, langsung tinggal Al-Quran. Selamat tinggal terus. Simpan balik. Takkan begitu. Solat tarawih 20 rakaat. Solat tarawih 8 rakaat. Kurang-kurangnya ada yang kata 8, ada yang kata 20. Tak payah gaduh lah, kan? Ya. Tetapi sekurang-kurangnya kita kita solat lebih banyak. Takkanlah kalau dah tarawih sampai 20, solat-solat fardu di luar bulan Ramadan, takkan tak boleh jaga. Tetapi mindset kita, kadang-kadang mindset kita bukan mindset latihan. Contohnya saya nak bagi tahu, bagi contoh. Kalau kita pergi ke masjid negeri,
Selangor di Shah Alam, kita akan nampak pelancong-pelancong untuk nak masuk masjid negara ke masjid Shah Alam ke masjid negeri Shah Alam. Kalau dia pakaian dedah aurat, macam mana dia buat kami dia? Dia akan ambil jubah kan? Dia ambil jubah, dia Yeah. pakai. Kemudian dia masuk dalam masjid, selfie, tangkap gambar, tengok-tengok dengar perangan. Lepas tu dia keluar. Dia keluar tu nak tuju bas dia balik, nak naik bas ataupun nak naik kereta dia balik. Dia pakai jubah tak? Yang dia pakai tadi nak masuk masjid, dia pakai jubah tak? Tak kan? Dia mesti buka balik, tinggal balik, betul tak? Dia tak pakai terus jubah masuk dalam kereta terus pergi, tak? Macam itulah kita dengan bulan Ramadan. Bila kita masuk bulan Ramadan, semua kita pakai. Keluar bulan Ramadan, ambil semua, tinggal balik. Tinggal Quran balik, tinggal solat balik dan sebagainya. Sebab tadilah, mindset kita tidak betul. Yang seterusnya, untuk kita istiqamah, mesti ada kawan. Mesti ada program. Mesti ada bi'ah, suasana. Sebab itu kita di Malaysia ini, kata-kata tentang Malaysia ni, kita Malaysia ni, kita ada network. Kalau kita nak buat kebaikan seorang-seorang tak kuat. Tapi kalau kita buat ramai-ramai, orang kata meriah, ceria. Kita nak buat baik. Kadang-kadang masa kita semangat, sukalah kita buat baik. Tapi bila tidak semangat, dah sejuk, dah suam-suam kuku, dorman balik. Tapi kawan kita yang semangat pula, kita tengok dia, semangat dia. Dia terus terlibat dalam kerja-kerja untuk ummah. Dia terus menginfak harta, dia terus bagi tenaga. Kita pun terdorong juga untuk buat, betul. Tapi masa kawan kita tak semangat, kita pula semangat, betul. Sama-sama memberi kekuatan. Siapa yang ada anak yang tak suka makan, kadang-kadang budak kan dia tak suka makan, susah makan. Cuba dia pergi nursery dengan budak-budak tadika yang ramai makan tu, dia berebut makan tu. Sebab jiwa dia kalau nampak orang makan tu, dia suka. Kadang-kadang kita tak berselera makan seorang. Tapi bila orang lain makan sama-sama, kita suka, betul tak? Ya, saya lah yang tu ni kan. Kalau nak buka seorang kat rumah dengan isteri, dia tengok aku tengok dia, 2 orang je. Tapi kami buka dekat masjid, kami pergi kat surau, ramai. Jadi kita makan lebih daripada biasanya. Bukan lebih sangatlah, maksudnya semangatlah sikit. Jadi perlukan jemaah, perlukan organisasi. Sebab itu kita mengalu-alukan sungguh sahabat-sahabat untuk pertubuhan yang kita buat kebajikan ni. Ramadan utuh hati insan, ruhi di bawah tu, iaitu pertubuhan rejuvenasi pendidikan. Kita nak bagi pendidikan kepada umat ini sebab Allah membina kecemerlangan. Nampaknya macam Ustaz terlag sikit, tapi InsyaAllah dia kembali semula. Sementara tu viewers yang lain boleh komen dekat Facebook untuk tanyakan soalan-soalan kepada Ustaz. InsyaAllah nanti Ustaz akan jawab. Okay? Kita tunggu kejap. Okay, sekarang ni kita tunggu Ustaz untuk masuk balik. Dia terlag pula tadi. Jadi sementara tu macam saya cakap tadi, viewers semua boleh komen dekat Facebook untuk tanyakan apa-apa soalan nak ditanya kepada Ustaz nanti. Okey.
Assalamualaikum Ustaz. Okay. Waalaikumsalam. Terputus ya? Terputus tadi. Ya. Kenapa ya? Okay, tak Tak apa. apalah. Tak apalah, itu ujian. Nak Mhm. buat baik mesti ujian, insyaAllah. Ya? Kita take Ya, betul. it. Okey, kalau ada soalan, saya kata itu ya tadi ya, mesti ada network, kita mesti ada persekitaran, kita mesti ada program, kita mesti ada teman. Ini untuk membantu istiqamah dalam bulan puasa tu, momentumnya diteruskan pada bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya, insyaAllah. InsyaAllah. Dan minta doa kepada Allah supaya kita istiqamah. InsyaAllah. Okay. Rasanya okay. Betul lah macam Ustaz cakap tadi, basically kita kena ada proper mindset dan momentum yang betul lah untuk consistent even after Ramadan dah habis, betul. Yes. Jadi harapnya saya dapat buatlah benda tu dan viewers lain yang wonder the same thing pun boleh insya-Allah terapkan nilai-nilai tu dalam kehidupan. Ya, para sahabat Rasulullah, untuk pengetahuan kita semua, dia 6 bulan sebelum puasa bulan Ramadan dia dah bersedia, 6 bulan. Dan 6 bulan selepas Ramadan, 6 bulan selepas Ramadan dia berdoa supaya amalannya dalam bulan Ramadan tu diterima. Jadi kita kadang-kadang kita tak buat preparation. Para sahabat 6 bulan buat preparation. Dan lepas puasa habislah, goodbye lah. Dia tidak. Para sahabat 6 bulan selepas berpuasa mereka berdoa supaya amalan mereka diterima. Jadi insya-Allah kalau amalan diterima itu tandanya Allah kurniakan istiqamah. Tanda amalan kita terima ialah, antara kata ulama, tanda amalan kita diterima ialah kita timbul dorongan untuk meneruskan amal itu. Itu tanda amalan kita diterima. Tapi kalau kita beramal banyak, lepas tu kita give up. Kita berhenti, tak semangat. Itu tanda amalan sebelum tu tidak diterima. Tapi kalau amalan tu diterima, bila habis beramal, kita timbul semangat untuk beramal lagi. Itu tanda amalan kita diterima. InsyaAllah. Ustaz ada ceritakan tadi sahabat-sahabat Nabi ada 6 bulan preparation sebelum Ramadan, betul? Ya, Boleh tak Ustaz ceritakan sedikit apa jenis preparation mungkin kita boleh... Persiapan mereka ialah persiapan dalaman dan persiapan luaran. Apa saja, kita kan manusia kan. Yang pertama, yang penting sekali ialah persiapan ilmu. Ilmu tu ditingkatkan. Rasulullah sentiasa mendidik para sahabat, tingkatkan ilmu mereka tentang puasa. Minta maaf ya, kadang-kadang Camelia dan sahabat-sahabat yang ada dalam ruang ni, ilmu kita puasa ni kadang-kadang, ilmu yang kita belajar tadika dulu, sekolah rendah dulu, tak pernah kita upgrade dan update ilmu tu. Ilmu dulu tu apa? Masih lagi kalau pertanyaan korek hidung batal puasa ke? Masih tu macam tu lagi. Betul tak? Sepatutnya siam. Puasa tu siam. Siam itu apa? Saum. Saum itu apa? Saum tu ialah menahan. Apa erti menahan? Menahan artinya menahan nafsu. Kenapa kita kena tahan nafsu? Nafsu adalah unsur kejahatan dalam diri kita. Macam mana kita nak menahan nafsu tu? Dengan menahan sumber kekuatannya. Sumber kekuatan nafsu ada dua. Satu perut, satu yang di bawah perut. Yang pertama, kita kurangkan makan minum dan bila dia kurang makan minum, kata Imam Ghazali, seperti mana kuda liar. Kuda liar ni bila tak bagi makan, tak bagi minum, macam mana? Lemahlah dia, betul. Ini tak cukup itu. Jangan bagi makan, jangan minum, tapi tahan mata, tahan pendengaran dan seluruh panca indera daripada rangsangan-rangsangan, temptation untuk kita melakukan perkara yang haram. Tahan. Jangan hanya makan minum saja, tapi panca indera harus ditahan. Itu ilmu yang kita kena upgrade kan. Ya. Kemudian tentang qiyam. Qiyam itu adalah bangun malam untuk solat. Solat itu macam mana? Solat itu hubungan kita dengan Allah. Rukun kaulinya, rukun qalbinya, rukun fi'linya. Solat tarawih itu artinya solat rehat-rehat. Kita solat tarawih banyak rakaat macam terdera. Tapi sebenarnya tarawih itu artinya perkataan rehat. Solat tarawih ialah solat rehat-rehat artinya. Kenapa yang dikatakan rehat dalam solat? Itu persiapan ilmu. Satu lagi persiapan apa? Persiapan jiwa. Ini para sahabat buat. Mereka gembira nak bertemu dengan Ramadan. Ya? Mereka dah bersedia dengan jiwa ni, dengan pengharapan mereka. Mereka rasa mereka terlalu banyak dosa.
Dan bulan Ramadan, setiap malam bulan Ramadan ada nama-nama mereka yang sudah didaftar menjadi ahli neraka, tapi setiap malam bulan Ramadan, malam pertama, malam kedua, ada nama-nama yang sudah terdaftar sebagai ahli neraka, gugur, Allah gugurkan. Dan para sahabat merasakan nama mereka ada dalam senarai ahli neraka. Dan mereka menunggu-nunggu waktu Ramadan, malam Ramadan supaya mereka digugurkan namanya. Bukankah kata Sayyidina Umar Al-Khattab, kalau semua orang masuk syurga kecuali seorang masuk neraka, aku rasa orang itu, akulah orang itu. Yang masuk neraka seorang tu, akulah orang itu. Jadi ini sepatutnya perasaan kita sebenarnya. Persiapan fizikal, mereka nak sihat. Sihat itu semua datang daripada sumber pemakanan kita. Sihat itu juga datang daripada stres yang tidak terkawal. Kalau sakit, 70% pesakit-pesakit di hospital terdiri daripada asalnya daripada stres yang tidak terkawal, betul tak? Para sahabat, mereka dapat kawal stres mereka kerana solat adalah ibu kepada stress management yang paling tinggi. Sebab solat, waktu kita rehat, serahkan urusan kita dengan Allah. Jadi itulah persiapan-persiapan mereka. Persiapan harta untuk mereka korbankan pada bulan Ramadan. Persiapan harta untuk mereka sedekahkan pada bulan Ramadan. Kita tidak. Kita simpan sampul untuk bagi duit hari raya. Itu silap. Jangan fikir duit raya. Kita fikir duit infak pada bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan pahala berganda. Ini kita, budaya kita ialah duit raya. Cuba sekarang duit Ramadan. Tak salah lah nak bagi duit raya tu, bagilah. Tapi lebih afdal duit Ramadan. Betul. Ini. Bila nak minta ampunan maaf, kalau macam Kamilah ada ibu tadi kan, buat salah sekarang. Bulan Ramadan nak minta maaf. Ini tak timbul pagi raya, syahdu-syahdu, satu hari raya tu dah, waktu itulah datang minta maaf, menangis-nangis. Sempat tak kita satu hari raya? Kalau buat dosa hari ni lah minta maaf dengan ibu. Betul. Jadi ini semua adat. Sorry to say. Kita kena betulkan mindset. Kita kena kata dalam hadis mengatakan pada bulan Ramadan dihias, syurga mula dihias. Okay? Kita hias rumah bulan Syawal. Sepatutnya bulan Ramadan ni kita hias sebab syurga dihias pada bulan Ramadan. Sepatutnya kita hias rumah kita pada bulan Ramadan juga. Bagi cantik, bagi untuk sesuai dengan suasana ibadah. Contoh. Banyak lagi mindset kita, subhanallah, yang kita ini, yang kita perlu. Terlebih lagi pada awal saya kata tadi, subhanallah, ada 3 minit lagi, macam mana kita nak jadi baik sebagai hamba Allah, nak memberi kebaikan sebagai khalifah di muka bumi. Bulan Ramadan inilah peluangnya. Ataupun tidak keterlaluan, saya katakan begini Camelia, tidak keterlaluan kalau saya kata. Kalau bulan Ramadan pun susah nak jadi baik, dalam bulan Ramadan pun susah nak memberi kebaikan, pada adatnya sukar untuk kita jadi baik dan memberi kebaikan pada masa-masa yang lain. Sebab ini dah dipermudahkan, betul. Kalau yang mudah ni pun you tak dapat menempatkan, jangan fikirlah yang susah, betul. Ya? Ini yang saya. Okey, itu saja. Saya punya perkongsian, ampun maaf. Bukan kalau ada, tapi pasti ada kekurangan dan kelemahan, itu saya mohon ampun dan maaf. Tetapi sekiranya ada kebaikan, terimalah. Itu datang daripada Allah, bukan daripada diri saya. Kamalia, saya serahkan pada awak. Okay. Harapnya lepas ni saya pun boleh prepare lah 6 months earlier dan 6 months after Ramadan ni, insyaAllah. Okay, nampaknya kita dah sampai. Ingatkan begini, minta maaf Saya potong. Minta maaf sangat Tak apa. Pegang kata-kata ini. Tidak ada istilah terlambat untuk melakukan kebaikan dan memberi kebaikan. Tidak ada istilah terlambat. Setiap masa adalah tepat untuk kita jadi baik dan untuk memberi kebaikan. Tidak ada istilah terlambat. Oh, hari ni dah 9 Ramadan. Dah lewat lah kita ni, sepatut 6 bulan. Tak ada. Kita boleh gunakan the power of now. The power of now. Artinya sekarang kita melakukan kebaikan. Jangan tunggu esok, jangan tunggu. Kita kena buat kebaikan. Diet boleh. Diet bila nak start diet? Intermittent fasting.
tomorrow, besok. Itu tak apa. Esok-esok. Tapi kalau nak buat kebaikan, jangan tunggu. Buat sekarang juga, insyaAllah. Okay, insyaAllah. Okay, Okay. Ustaz. Nampaknya kita dah sampai ke penghujung program. Dah nak pukul 6 dah ni. Saya rasa Ya, saya, Ustaz dan viewer-viewer semua pun mesti nak prepare untuk berbuka ke apa kan. Nak masak ke, nak pergi bazar ke. Jadi ya. sebelum tu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz atas perkongsian yang begitu padat dan bermakna. Dan saya rasa banyak benda yang saya boleh terapkan dalam kehidupan saya nanti. Dan harapnya it goes out to the viewers as well lah yang setia tengok sampai sekarang ni. Terima kasih banyak untuk semua viewers yang setia tengok sampai sekarang. Dan kepada para penyumbang juga, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab sudi menyumbang, tak kira besar atau kecil amount dia, sebab sumbangan anda sangatlah bermakna untuk anak-anak ini. Kepada yang masih berminat dan masih belum menyumbang, anda boleh tengok bawah ni, ada paparan bawah ni, boleh ada bank details kami untuk sampaikan sumbangan. Okay, dengan itu saya akhiri program ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat berbuka semua. Bye-bye.